أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم آمين. أما بعد. Sidang penonton, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala memberikan izin, mengurniakan nikmat, memberikan rahmat kepada kita semua dengan bantuan inayah dan riayah daripadanya. Allah Ta'ala memanjangkan umur kita, dilanjutkan usia kita di dalam ketaatan, dan Alhamdulillah kita masih berada di dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita sudah berpuasa sehingga 14 hari, dan malam ini merupakan malam yang ke-15. Mudah-mudahan segala amalan yang kita laksanakan sepanjang Ramadan ini dan juga Ramadan-Ramadan yang telah pun lalu, Allah Ta'ala menerimanya sebagai amal saleh yang akan kita bawa sebagai amalan kita, sebagai bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya Allah akan merahmati kita, Allah Ta'ala meredai kita, dan akan memasukkan kita semua ke dalam syurganya di hari kiamat nanti insya-Allah. Sidang penonton, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Ghufraniyah daripada Sungai Siput Utara yang sudi untuk memberikan ruang kepada saya bersama-sama untuk berkongsi pesanan ataupun tazkirah pada malam ini. Yang mudah-mudahan daripada tazkirah ini memberikan kebaikan, i'tibar, manfaat kepada saya dan juga kepada sidang penonton sekalian insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita semua. Saya ingin berkongsi berkaitan sebuah hadis di mana di dalam hadis ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب فقال الذي اشترى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها قال فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكم منه وتصدقوا. Hadis sahih riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita. Nabi menyampaikan kisah
Ini merupakan di antara bentuk dakwah ataupun pengajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada umatnya, kadang-kadang dengan peringatan, kadang-kadang dengan arahan, kadang-kadang dengan kewajipan, kadang-kadang dengan benda yang Nabi mendidik umat ini dalam bentuk kisah ataupun cerita. Nabi bercerita di dalam hadis ini dengan bersabda, "Ishtara rajulun min rajulin." Seorang lelaki telah membeli daripada seorang lelaki yang lain. Kata Nabi apa? Seorang lelaki telah membeli daripada seorang lelaki yang lain. Yang kata beli, jual ini, dia tidak boleh seorang-seorang. Dia mesti kena ada dua individu ataupun dua pihak. Satu pihak yang menjual dan satu pihak lagi yang membeli. Yang menjual mempunyai barang yang ada manfaat pada barang tersebut, manakala orang yang membeli pula ada harga ataupun ada wangnya yang setimpal dengan barang yang ingin dia dapatkan. Maka dalam jual beli begitulah. Ada yang menjual dan ada yang membeli. Baik, apa yang dijual dan apa yang dibeli? Kata Nabi SAW, aqaran lahu. Aqaran, kalau kita terjemahkan, aqar ini dia bentuk properties. Sama ada tanah, rumah, pangsapuri dan sebagainya, aqar. Jadi Nabi cerita, ada seorang lelaki membeli daripada seorang lelaki yang lain. Membeli apa? Membeli aqar. Aqar ni kalau kita boleh terjemah dengan tanah lah. Ataupun kalau kita tengok dalam bahasa Arab, aqar, bahkan dalam Al-Quranul Karim, banyak kalimat aqar yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada aqar, aqir. Aqir dengan makna mandul. Ada juga makna aqar, perkataan aqar yang digunakan dengan makna membunuh. Itu di antara makna-makna dan juga maksud daripada perkataan aqar. Baik. Jadi, lelaki ini, kata Nabi, membeli tanah daripada seorang lelaki yang lain. Kemudian, فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ. Lalu yang telah membeli tanah ini, bila dah beli tanah, itu tanah milik dia lah, dah beli. Kan macam tuan-tuan, sedang penonton, ada yang beli tanah ataupun beli rumah. Kan macam orang yang beli tanah untuk dia buat rumah. Dia beli tanah untuk bercucuk tanam. Bukan dia beli, dia tengok saja, tak. Dia beli dan dia akan lakukan kerja ataupun apa-apa saja di atas tanah tersebut. Maka lelaki yang beli tanah ini tadi, bila dah beli, dia pun lakukan sesuatu. Kan dia potong rumput, kan dia samakan tanah, dia ratakan tanah, dia korek di sana, kan dia buat longkang di sini, buat parit di situ dan sebagainya. Baik, bila dia buat di dalam tanah tadi ini, maka dia bertemu dengan sesuatu. Kata Nabi apa dia? Dia bertemu fawajada, dia bertemu jarratan fiha zahab. Dia jumpa satu peti di dalam tanah tersebut yang mana peti itu berisi emas. Tuan-tuan, kita beli tanah, lepas dapat geran apa semua dah tukar nama, kan nama pun dah tukar, kemudian kita pun pilah dekat tanah tu, kita tebah sana, kita cangkul sini, cangkul sana, cangkul-cangkul, tiba-tiba rasa macam ada benda di dalam tanah. Korek tanah. Buka-buka tengok rupanya ada peti. Itu ada emas. Ini yang dilalui oleh lelaki ini, yang Nabi SAW ceritakan. Baik. Bila lelaki ini jumpa satu peti yang berisi emas,
Bukan sikit. Emas dalam peti ni banyaklah. Kan takkanlah satu peti yang besar, dia bubuh seketui ataupun dua ketui emas. Sejongkong ataupun dua jongkong emas. Mestilah banyak. Jadi yang beli tanah ini, dia jumpa satu peti emas. Bila dia jumpa, dia pun bawa emas ini, terus langsung dibawa pergi bertemu dengan pemilik asal tanah. Masya Allah, tuan-tuan. Dia jumpa emas di dalam tanah yang telah dibeli daripada seseorang, kemudian dia bawakan peti yang berisi dengan emas ini kepada pemilik asal tanah, maka dia kata apa? Faqala lahu alladhi ishtara al-aqad, maka berkatalah yang membeli tanah ini, khudh dhahabaka minni, ambillah emas ini. Ambil emas ni. Masya-Allah. Jumpa peti emas di dalam tanah yang merupakan miliknya, tetapi dia bawa dan dipulangkan kepada pemilik asal tanah. Dia kata, ambil emas ini. Ini emas kamu. Kan? Kenapa? Innama ishtaraitu minkal ard. Karena sesungguhnya aku membeli tanah, bukan membeli emas. Emas ini milik kamu. Ya, tanah milik aku. Dalam geran, yang ada di dalam geran itu, nama aku sebagai pemilik baru. Sebelum ni kamu adalah pemiliknya. Dalam geran ini tidak menulis pemilik emas. Aku, kata pembeli ini, adalah pemilik tanah. Manakala emas adalah milik kamu. Maka ambillah emas ini kembali kepada kamu. Tanah tidak mengapa, aku sudah beli, itu milik aku. Baik. Masya Allah. Ini yang berlaku dan Nabi SAW ceritakan kepada kita. Walam abta' minka zahab. Aku tidak minta untuk engkau jualkan kepada aku emas. Aku hanya nak beli tanah, bukan nak beli emas. Faqala alladhi syara al-ard. Lalu yang telah menjual tanah itu pun berkata, balah balik. Kan? Ini dialog di antara pembeli dan juga penjual tadi. Yang menjual tanah dia kata apa? Innama bi'tukal arda wa ma fiha. Sesungguhnya aku menjualkan tanah dan apa yang ada pada tanah tersebut. Tak kiralah apa saja yang ada di tanah itu milik kamu. Dan aku jual tanah. Ya, jual tanah. Betul. Bukan jual tanah saja. Bahkan apa yang ada di atas tanah itu adalah merupakan milik kamu. Kan macam orang yang jual tanah, di atas tanah tu ada pokok durian ke, di atas tanah tu ada pokok rambutan ke, di atas tanah tu ada pokok mangga ke, pokok harum manis ke, apa pun sahaja, maka penjual yang menjual tanah tadi dia kata apa? Tanah ini aku jual bersama-sama dengan apa yang berada di atas tanah. Ambillah. Itu adalah milik kamu. Baik. Qala maka Nabi SAW sambung cerita. Nabi kata apa? Fatahakam ila rajulin. Dua-dua orang ni masing-masing tak mau ambil peti emas. Yang dah beli tanah tak nak ambil peti emas. Yang pemilik asal tanah pun tak nak mengaku itu emas dia. Masya Allah, tuan-tuan. Nak jumpa masalah macam ni bukan senang. Masing-masing berlawan mengatakan itu bukan hak dia, bukan milik dia. Kalau kita tengok yang berlaku, kalau bawa pergi ke mahkamah, bawa kepada pengadilan, kan masing-masing mengatakan ini hak saya, ini milik saya, ini saya yang punya. Tapi yang diceritakan oleh Nabi, sebaliknya. Apa dia? Yang ni kata bukan aku punya, kamu yang punya. Yang seorang lagi pula kata bukan aku punya, tapi kamu yang punya. Subhanallah. Jadi bila dah, orang kata berkelahi lah ni, kan? Bergaduh lah ni. Bergaduh sebab apa? Bergaduh sebab tak nak mengaku itu adalah milik dia. Benda apa? Satu peti emas. Sebab tu kalau kan tuan-tuan penonton sekalian, sedang hadirin dan hadirat yang menonton video ini, buka dalam kitab-kitab hadis, tengok cerita ini, tengok kisah peti emas. Tengok apa yang Nabi ceritakan pada peti emas ini. Kisah yang sangat hebat, sangat luar biasa. Baik. Maka perlu kepada seorang yang memutuskan.
Milik siapakah peti emas? Sebab di antara kedua-dua pembeli tanah dan juga penjual tanah, pemilik asal tanah ini, kedua-dua mereka tidak mengaku itu adalah milik mereka. Yang sudah beli tanah kata, aku beli tanah saja bukan dengan peti emas. Manakala yang jual tanah pula kata, aku jual tanah dan juga segala apa yang ada bersama dengan tanah. Masing-masing tak mau mengaku. Itu adalah milik dia, bahkan dia kata milik orang yang lain. Baik. Memerlukan kepada seorang yang memutuskan. Fatahakam ila rajulin, maka kedua-duanya pun mencarilah orang yang akan memutuskan apakah yang sepatutnya dihadapi oleh mereka. Jumpa siapa? Jumpa qadi lah, kan? Jumpa qadi ke, kan, jumpa orang alim ke, jumpa orang yang ada wibawa, orang yang ada ilmu. Lalu maka jumpa dengan orang begini. Faqala alladhi tahakama ilaih, maka orang yang nak menghukumkan di antara kedua-dua mereka ini berkata, alakuma walad, kamu berdua ni ada anak tak? Yang beli tanah, kamu ada anak tak? Yang jual tanah, kamu ada anak tak? Alakuma walad, ada anak tak? Macam mana ni? Ni cerita pasal satu peti emas, tiba-tiba yang akan menjadi hakim, yang akan menentukan siapa benar dan siapa yang salah, dia tanya, ada anak tak? Ni kamu, fulan, kamu ada anak tak? Ni kamu pula, ada anak tak? Itu yang ditanya oleh lelaki yang akan memutuskan di antara kedua-dua mereka. Baik, faqala ahaduhuma, seorang berkata, li ghulam. Seorang kata, saya ada anak lelaki. Ghulam, kan? Ghulam. Ghulam ni biasa kalau kita tengok ataupun kita lihat atau kita dengar, kan ada yang menggunakan ghulam. Kan ghulam ni makna apa? Budak lelaki. Maksudnya anak lelaki lah. Okay. Seorang kata, saya ada anak lelaki. Wa qala al-akhar li jariyah. Yang seorang lagi pula kata, saya ada anak perempuan. Eloklah tu. Seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Qala, maka berkatalah hakim ataupun qadi yang akan memutuskan di antara kedua-dua mereka ini, ankihul ghulamal jariyah. Kahwinkan anak lelaki kamu dengan anak perempuan dia. Anak lelaki kamu, anak perempuan dia, kahwinkan. Wa anfiqu ala anfusikum. Maka belanjakanlah daripada emas, daripada uang, daripada apa yang ada di dalam peti itu untuk dijadikan sebagai perbelanjaan perkahwinan mereka. Wa tasaddaqa, dan jadikan sebagai sedekah ataupun dibagi sebagai perbelanjaan untuk pernikahan mereka. Ini adalah kisah yang disampaikan, diceritakan oleh baginda Nabi SAW kepada kita, yang mana dalam hadis ini, kisah ini memberikan banyak pengajaran, banyak iktibar untuk sama-sama kita renung. Antara pengajaran, antara ibrah untuk diri kita ialah, yang pertama, kenapa Nabi SAW ceritakan kisah ini kepada kita. Kisah ini adalah kisah umat dahulu. Kisah umat dahulu, iaitu umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebelum pengutusan Nabi. Nabi diberikan wahyu, Nabi disampaikan ilmu. Jadi dengan ilmu yang ada pada Nabi, Nabi cerita kepada umat. Apa tujuan Nabi cerita kepada kita? Kerana Nabi nak tunjukkan kepada kita bahawa manusia ini, walaupun daripada mana-mana zaman, daripada mana-mana masa, pasti akan ada orang yang baik. Orang baik itu akan ada. Sama ada sebelum Nabi Muhammad, ketika zaman Nabi Muhammad, sesudah zaman Nabi Muhammad, orang yang baik itu akan ada. Yang baiknya itu bagaimana? Baiknya itu, antara bentuk baiknya ialah wara'. Ni dalam hadis ini menceritakan tentang wara'. InsyaAllah kita nak hurai tentang wara' ni. Baik. Jadi Nabi bawakan kisah ini untuk kita memberikan pengajaran bahawa ada umat-umat sebelum daripada kita, mereka itu baik. Di samping itu juga, Nabi bercerita, ini bukan hanya Nabi duduk seorang-seorang, bukannya Nabi duduk membayang seorang-seorang, kemudian Nabi buat cerita, tidak.
cerita ini berlaku kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap dengan hawa nafsu, melainkan apa yang Nabi sampaikan itu adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi nak bawakan kita supaya kita berfikir, kalau sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang yang begini, kenapa tidak umat Nabi Muhammad juga boleh mengikut jejak langkah seperti orang-orang yang begini. Baik. Antara pengajaran isi-isi penting yang boleh kita kutip daripada hadis ini, daripada kisah ini, antaranya ialah berkaitan dengan fitnah harta dunia. Harta dunia ini adalah merupakan fitnah, ujian. Ujian itu bagaimana? Ujian untuk melihat bagaimana manusia yang diberikan harta, yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya harta, kesenangan, kekayaan, wang yang banyak, itu adalah merupakan ujian. Maka di dalam ujian harta dunia ini, mereka yang mengasihi dan juga mencintai harta akan menyebabkan terdorong kepada sikap hasad dengki wal'iyahzubillah. Cinta dan kasih kepada harta dunia akan menyebabkan seseorang terdorong kepada sikap hasad dengki. Tak cukup sekadar itu, bahkan benci membenci. Dia tak suka orang itu, tak suka orang ini, dia marah orang sana, dia marah orang sini. Sebab apa? Sebab kerana kasih dan cinta kepada harta dunia. Menyebabkan orang jadi sombong. Dia harta banyak, dia kaya, dia ada syarikat, dia ada harta yang banyak. Boleh menyebabkan orang itu sombong. Wal'iyahzubillah. Kita tak nafikan ada. Alhamdulillah ada juga orang yang berharta tetapi hatinya pemurah. Tapi kebanyakan ataupun kebiasaannya, orang yang harta banyak ini, kadang-kadang dia akan datang dalam diri dia, dalam hati dia, sikap sombong ataupun bongkak membesar diri. Dan kadang-kadang kerana cinta dan kasihkan kepada harta dunia ini, menyebabkan seseorang itu menghalalkan apa yang diharamkan. Wal'iyahzubillah. Benda tu haram, tapi kerana nak kejarkan kekayaan, nak mencari kemewahan, nak senangkan hidup, dia sanggup melakukan apa yang diharamkan oleh agama. Wal'iyahzubillah. Bahkan, fitnah harta dunia ini tidak terlepas di kalangan orang-orang yang alim, yang ada ilmu, ataupun orang yang terkenal dari sudut agama dia. Oh, dia ni Masya Allah beribadah kuat. Dan dia ni Masya Allah ilmunya banyak. Juga tak terlepas daripada fitnah harta dunia. Oleh kerana itu, di dalam menguruskan harta dunia ini, perlu kita pegang, perlu kita fahami dan yakini bahawa dia merupakan pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian daripada hadis ini juga, daripada kisah ini, Nabi SAW sampaikan kepada kita, terkandung di dalamnya ialah tentang kelebihan dan keutamaan wara'. Ini yang saya nak bawa sebenarnya. Yang sebenarnya yang saya nak bawakan adalah berkaitan dengan wara'. Baik. Wara' ni benda yang merupakan sikap ataupun sifat. Dan kadang-kadang orang kita dia memberikan pengertian ataupun tafsiran yang kurang tepat tentang wara'. Kan orang tu nampak jalan tunduk kepada, kan, dia tu jalan perlahan, wara' betul lah dia tu. Dia ni kalau nampak dia memang sorban tak pernah tinggal. Kan, jubah putih, wara' betul. Ya. Itu tafsiran yang kurang tepat. Kan, bukan maksud wara' itu ialah jalan tunduk. Wara' itu bukan maksudnya ialah sentiasa pakai serban, tidak. Dia beza di antara salih dan juga wara'. Salih ni baik. Kan salih ni baik. Macam mana? Kan dia baik dari sudut ibadah dia. Dia rajin beribadah, itu salih. Dia baik dengan orang. Salih. Baik dengan ibu bapanya. Salih. Dengan sesiapa pun dia
bermuamalah ataupun berurusan dengan cara yang baik. Itu orang yang soleh. Wara' ni dia satu benda yang khusus asing, benda yang asing pula. Yang mana daripada kisah yang diceritakan dan disampaikan oleh Nabi SAW, dua watak, dua manusia, dua lelaki yang Nabi ceritakan dalam hadis ini, kedua-duanya mempunyai wara'. Jadi apa makna wara' daripada kedua-dua orang ini? Wara' ni maknanya ialah meninggalkan sesuatu, okey, dengan betul-betul yang dikatakan wara' itu ialah meninggalkan sesuatu yang ditakuti mudaratnya pada hari kiamat. Meninggalkan sesuatu yang ditakuti mudaratnya pada hari kiamat. Huraian ataupun pengertian ini telah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Sebut tentang wara'. Baik, mudah faham beginilah. Wara' ni apa dia? Dan apa dia wara' ni? Wara' ni yang haram memang terus ditinggalkan. Itu makna wara'. Tinggalkan yang haram. Dan begitu juga meninggalkan yang syubhah, yang tak pasti. Yang tak pasti dia tinggalkan. Itu syubhah. Ditinggalkan. Ataupun yang ketiga ditinggalkan benda yang harus yang dibimbangi boleh membawa kepada yang haram. Benda yang harus, benda itu harus. Tak haram pun, nak buat pun boleh, tetapi dia tinggalkan kerana takut, kerana berlebih-lebihan pada benda yang halal itu boleh jatuh kepada haram. Baik, jadi wara' ni kita simpulkan maknanya ialah meninggalkan perkara yang haram, yang syubhah ataupun berlebih-lebihan pada perkara yang harus. Baik, penonton yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka daripada kisah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tidak syak lagi kedua-dua lelaki tersebut merupakan orang yang soleh dan bertakwa, dan soleh takwa mereka itu menghasilkan wara' yang kemudiannya membuahkan sifat zuhud di dalam hati kedua-dua mereka. Baik. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah menyebut, kata beliau, wara' itu adalah menjauhi perkara yang haram. Itu kata Fudail bin Iyad. Selain daripada itu, bagaimana nak tinggalkan benda yang nak jadi orang yang wara', disebutkan oleh Hasan bin Sinan rahimahullahu ta'ala. Hasan bin Sinan menyatakan, apabila ditanya kepada beliau, bagaimana wara'? Kata beliau, apabila engkau merasakan tidak senang ataupun tidak tenang dengan sesuatu perkara, maka tinggalkanlah. Akan rasa hati tak senang. Kan ambil satu benda yang mula tu kita rasa tak ada apa ni. Ni halal ni. Dibolehkan, harus ambil. Tapi bila ambil, hati tu rasa tak tenang. Hati rasa tak senang. Bila tak senang, tinggalkan. Itu kata Hasan bin Sinan rahimahullahu ta'ala. Baik. Siapakah role model yang terbaik membicarakan dan menunjulkan sifat wara' ini? Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan, itulah dia baginda Nabi SAW yang merupakan contoh terbaik yang menunjukkan kepada kita sikap dan juga sifat wara'. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang berbunyi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya Islam seseorang itu ialah meninggalkan apa yang tidak memberikan kebaikan apa-apa kepadanya. Kan tinggalkan benda-benda yang tidak mendatangkan keuntungan, tidak mendatangkan faedah, yang tidak mendatangkan apa-apa pun kepada diri kita, tinggalkan benda itu, kata Nabi, itu adalah tanda baiknya Islam seseorang. Baik. Wara' ini kalau kita perhalusi lagi, wara' ini dia terbahagi kepada tiga. Wara' terbahagi kepada tiga. Yang pertama adalah wara' yang wajib. Yang pertama, wara' yang wajib.
Apa makna wara' yang wajib? Iaitu meninggalkan perkara yang haram. Dan ini mampu dilakukan oleh semua manusia. Semua orang boleh buat benda yang haram. Baik, kita tengok dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Bulan Ramadan ini, orang yang berpuasa di siang hari tak makan. Kan? Makan tu, benda yang luar daripada bulan Ramadan, boleh. Benda yang harus nak makan. Tapi bila datang bulan Ramadan, benda yang harus kita kena tinggalkan. Dan dalam siang hari di bulan Ramadan, berapa ramai yang mampu meninggalkan benda yang haram. Contohnya apa dia? Contohnya masyhur lah. Kan? Isap rokok. Ramai orang isap rokok, dia tahu. Bila siang bulan puasa ni tak boleh isap rokok, jadi dia tak isap rokok. Tapi kalau bila buka puasa, makan kurma sebiji, 2 biji, 3 biji, lepas tu dicucuh dulu. Dia bakar dulu. Patutnya menjadi latihan kepada dia waktu siang tak isap rokok, dia boleh tinggalkan rokok di waktu malam ataupun terus tinggalkan. Baik, jadi wara' yang pertama ialah meninggalkan yang haram. Ini adalah wajib. Wajib kepada semua kita. Benda yang haram, jelas apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Nabi larang, apa yang Nabi tegah, maka tinggalkan. Baik, yang kedua, wara' yang kedua ialah mustahab ataupun sunat. Kan? Wara' yang kedua ialah wara' yang sunat. Bagaimana? Iaitu menjauhi perkara yang syubhah. Yang sedikit manusia mampu melakukannya. Syubhah ni, dia benda yang tak jelas. Sebab Nabi sebut dalam hadis, al-halalu bayyinun, yang halal itu jelas. Wal-haramu bayyinun, dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma, di antara kedua-duanya, halal dan haram itu, umurun mushtabihat, ada perkara-perkara yang mushtabihat, yang syubhah. Yang ramai orang tak tahu. Dan benda syubhah ini, kata Nabi, jangan kamu cuba menghampirinya. Dibimbangi bila hampir kepada benda syubhah, dia boleh jatuh kepada benda yang haram. Okey. Jadi orang yang ada wara' pada wara' yang sunat, maknanya dia meninggalkan perkara-perkara yang syubhah. Benda yang tak jelas. Ini halal ke haram? Tak jelas. Orang ni kata halal, orang ni pula kata haram. Jadi tak jelas. Bila tak jelas, maka tinggalkan. Bagi orang ada wara', dia akan tinggalkan benda yang syubhah. Kerana Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan benda yang boleh mendatangkan kegusaran dalam diri kamu, ambillah benda-benda yang menghilangkan kegusaran pada diri kamu. Dan kalau ambil benda yang syubhah, contoh apa tu? Contoh, misalnya, jiran kita dia ada wifi di rumah dia. Kemudian tak ada password pula. Kita minta pun tidak. Nampak ada wifi ni, kita pun guna. Macam mana tu? Wifi tu milik orang. Orang lain punya. Jiran kita. Ya, jiran kita. Tapi milik orang. Dia tak izin pun. Dia tak beritahu. Dibenarkan untuk kita guna. Jadi boleh guna tak? Syubhah lah. Kalau jelas jiran kita kata, aku izinkan, gunalah. Halal. Kalau jiran kita kata, aku haramkan, aku tak bagi siapa-siapa pun guna wifi rumah aku, itu haram. Tapi ni tak, dia sebut pun tidak nak guna boleh ataupun tak boleh guna, dia tak sebut. Jadi benda tak jelas. Bila tak jelas, syubhah. Jadi kalau eloknya benda syubhah ni kita tinggalkan. Kan, tambah PKP ni tuan-tuan, telefon di tangan kita selalu, nak keluar pun tak boleh, nak buat aktiviti di luar pun susah. Jadi pegang telefon, kena pula jiran ada wifi, tengok kan wifi jiran pula. Jadi hati-hati pada perkara tersebut. Baik. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Nabi SAW, tengok contoh Nabi. Kan, Nabi dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi menyatakan, inni la'anqalibu ila ahli. Aku balik ke rumah isteriku. Fa'ajidu tamarata saqitatan ala firashi. Bila aku balik ke rumah, aku jumpa ada sebiji tamar di atas katil. Kan, Nabi balik rumah, ada biji tamar, ada sebiji tamar, kurma di atas katil.
fa arfa'uha liakulaha. Aku ambil untuk aku makan. Summa akhsha an takuna sadaqah. Bila aku nak makan, aku takut. Aku bimbang takut-takut itu merupakan sedekah. Fa alqiyaha, lalu aku buang. Sebab Nabi tidak boleh makan sedekah. Kan? Boleh jadi tamar itu adalah milik Nabi. Di rumah Nabi. Cuma pasal rumah Nabi ni orang datang hantar. Dan ada orang hantar zakat, ada orang hantar hadiah, ada orang hantar macam-macam sedekah. Jadi Nabi tak boleh makan sedekah. Tak boleh makan harta zakat. Maka Nabi takut makan benda yang tak boleh bagi Nabi, Nabi tinggalkan. Nabi buang, tak makan. Baik. Tengok contoh Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hadis yang riwayat daripada Imam Al-Bukhari, hadis yang panjang. Dan diceritakan, Sayyidina Abu Bakar setiap kali bila nak makan, dia ada hamba yang akan serve untuk dia, akan sediakan makanan untuk dia. Dan setiap kali nak makan, Sayyidina Abu Bakar akan tanya kepada hamba dia, ni makanan ni dari mana? Sumbernya daripada mana? Dia akan tanya. Cuma satu hari itu dia makan, dia terlupa nak tanya. Hari itu dia lapar sangat. Kan, dia penat sangat lagi. Sampai-sampai dekat meja makan, dia ambil ngap. Bila makan, hamba dia tanya, wahai Tuan, biasanya Tuan akan tanya dulu, makanan ni daripada mana? Tapi hari ni Tuan tak tanya. Saya nak berkata, lupa nak tanya. Lapar sangat. Makanan dari mana? Maka hamba tu pun beritahu, wahai Tuan, ceritanya begini. Saya, dulu masa zaman jahiliah, saya duk buat jugalah jadi macam tukang tenun, kan? Jadi macam tukang tilik. Jadi saya pernah tilik satu nasib orang. Kan saya pun main teka-teka lah, saya tilik. Jadi orang tu, kan, ni saya buat ni waktu saya zaman jahiliah dulu. Jadi dia mai. Baru ni dia mai. Dia bagi upah dekat kerja yang saya buat tu. Dulu saya tilik nasib dia. Kemudian dia datang baru ni, dia bagi makanan ni kepada saya. Jadi bila dengar lagu tu tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar dia tengah dah makan ni. Bila dengar lagu tu, dia masukkan tangan dalam mulutnya, dia korek, keluar balik, muntah. Muntahkan balik makanan yang telah masuk ke dalam perut dia. Kenapa? Kerana Sayyidina Abu Bakar takut yang masuk dalam perutnya itu adalah benda yang haram ataupun benda yang syubhah. Masya Allah. Orang yang sangat jaga, orang yang warak. Begitu juga kisah seorang lelaki daripada kalangan salafus salih yang terkenal, yang masyhur, namanya Bishrul Hafi. Dan Bishrul Hafi seorang daripada kalangan tabi'in. Cerita Bishrul Hafi ni tuan-tuan, dia ni hebat. Bukan saja dia hebat, adik dia pun hebat, adik perempuan dia hebat. Adik perempuan dia satu hari pergi jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Adik perempuannya. Dengan cerita adik perempuan Bishrul Hafi. Pergi jumpa dengan Imam Ahmad. Dia tanya kepada Imam Ahmad, wahai Tuan Imam, saya nak tanya, waktu malam di rumah saya, jiran sebelah rumah dia pasang lampu. Maka cahaya lampu itu sampai ke rumah saya. Boleh tak kalau saya gunakan cahaya yang sampai ke rumah saya itu untuk saya menjahit baju? Jahit baju boleh tak? Sampai tahap tu dia tanya. Maka Imam Ahmad tanya, kamu daripada keluarga mana? Jawab, adik Bishrul Hafi, saya adalah adik kepada Bishrul Hafi. Maka kata Imam Ahmad, ini keluarga yang sangat warak. Keluarga yang warak. Tidak boleh bagi kamu untuk menggunakan cahaya lampu jiran rumah kamu untuk kamu menjahit baju. Itu adalah ambil manfaat kepada milik orang. Bagi keluarga kamu tak boleh. Kenapa? Keluarga kamu adalah keluarga yang warak. Tinggalkan. Masya Allah. Itu adik kepada Bishrul Hafi. Bishrul Hafi, kisah dia tuan-tuan. Bishru, nama dia Bishr bin Haris Al-Hafi. Al-Hafi ni maknanya tidak berkasut. Tidak, dia orang panggil kaki ayam lah. Al-Hafi ni maknanya kaki ayam. Dia dipanggil dengan kaki ayam sebab apa? Sebab kerana satu hari dia pergi sembahyang di masjid. Bila sampai di masjid, dia pergi ke masjid tu pakai kasut baru. Baru beli. Kan? Kasut mahal lah, baru beli.
bila keluar masjid tuan-tuan, tengok dia menangis orang pun lalu, tak apalah, sabarlah. Kasut bukan tak boleh beli baru, boleh beli baru. Syafiq menangis. Maka dia kata, aku menangis bukan pasal kasut aku kena curi. Ya, kasut boleh beli. Tapi aku menangis kerana apa? Disebabkan kerana aku, orang mencuri itu berdosa. Aku beli kasut baru, menyebabkan pencuri itu teringin tengok kasut yang baru ni. Maka dia curi. Kerana dia berdosa. Dan selepas daripada itu, Bishrul Hafi tidak lagi memakai kasut. Berjalan dengan kaki ayam. Kenapa? Dia takut kalau dia beli kasut, orang akan buat dosa ataupun buat jahat dengan mencuri daripada kasut dia. Masya Allah tuan-tuan. Orang yang warak begitu. Baik. Kemudian, yang ketiga, warak ini ialah pada martabat ihsan. Warak pada martabat ihsan. Dengan maksud bagaimana? Iaitu tidak berlebih-lebihan pada perkara yang halal ataupun perkara yang harus. Kerana meninggalkan benda yang halal dan juga benda harus ni, kan benda tu boleh ambil, tetapi tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan itu kerana mencari kebaikan daripadanya di hari akhirat. Kenapa? Kita mencari akhirat. Itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Bukanlah kehidupan dunia ini. Dunia ini hanyalah hidup yang sementara. Akhirat adalah hidup yang kekal selama-lamanya. Karena itulah Nabi berdoa. Dan doa Nabi yang Nabi bacakan hadis yang sahih daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan melainkan kehidupan di hari akhirat. Baik, itu di antara pengisian berkaitan dengan warak daripada kisah yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya tuan-tuan, pengajaran ataupun intipati yang boleh kita ambil daripada hadis dan juga kisah ini ialah balasan adalah daripada jenis pekerjaan. Balasan adalah daripada jenis pekerjaan. Tengok, dua-dua orang lelaki tadi, kedua-dua mereka bersikap baik dan warak, maka hukuman dan balasan yang diberikan kepada kedua mereka juga adalah balasan yang baik. Masya Allah. Kedua mereka dijadikan sebagai besan. Dan seorang ayah kepada anak lelaki, seorang ayah kepada anak perempuan, anak mereka berkahwin, Masya Allah, besan ini kedua-duanya adalah daripada kalangan orang yang soleh, Masya Allah, daripada keluarga yang soleh, dapat keturunan yang soleh, suami isteri yang soleh dan solehah, melahirkan generasi anak-anak yang soleh dan juga solehah. Maka sebab itulah, kan hari ini orang sebut apa dia? Orang kata apa? Kita baik, orang sayang. Kita baik, orang sayang. Pasal apa? Balasan adalah daripada jenis pekerjaan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang akan dapat kepada kita adalah daripada jenis pekerjaan yang kita lakukan. Kalau kita buat benda yang baik, Allah Ta'ala akan utus orang lain untuk memberikan kebaikan kepada kita semula. Mudah-mudahan kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita bacakan pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberikan i'tibar dan memberikan pengajaran kepada kita semua, insya-Allah, khususnya kepada diri saya sendiri. Dan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan sidang penonton yang melihat video ini, sama ada secara live atau secara ulangan, dan tidak lupa juga kepada pihak masjid, kan, juga kepada saudara Abu Bakar yang sudi berhubung dengan saya untuk memberikan ruang saya bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu dahulu. Terima kasih banyak-banyak. Yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk dan yang lemah itu adalah daripada diri saya sendiri. Hakikatnya semua adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.